Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali ke channel Abang. Jadi hari ni Abang nak bercerita tentang satu wabak disebabkan kita ni sekarang ada dilanda dengan COVID-19. Jadi memang bertepatanlah dengan apa yang Abang nak ceritakan hari ni, iaitu satu wabak yang sangat-sangat bahaya yang pernah melanda dunia pada kurun ke-14 yang mengorbankan sangat ramai nyawa, terutama di Eropah. Kalau korang nak tahu cerita dia dari mula sampai habis, tonton video Abang. Dan kalau korang berminat, korang boleh subscribe channel Abang. So for the next time, Abang akan cerita dekat korang semua cerita-cerita menarik. Wabak yang Abang nak ceritakan hari ini yang bernama Black Death ataupun wabak hitam ataupun wabak mati. Wabak ni sangat terkenal satu masa dulu yang telah menggemparkan seluruh dunia. Ia pertama kali dikesan pada kurun ke-14 di Eropah, iaitu bermula pada 1347 hingga 1351. Kalau korang nak tahu, dia telah membunuh 2/3 populasi di Eropah aja. Belum lagi Abang cerita populasi seluruh dunia. Nanti Abang ceritakan. Daripada Eropah, dia telah merebak ke Timur Tengah, ke India dengan ke China. Mengikut apa yang Abang baca, total kematian disebabkan oleh wabak hitam ni adalah seramai 200 juta manusia. Dan kalau korang nak tahu juga, wabak ini adalah permulaan kepada wabak-wabak lain yang tersebar. Sebagai contoh, wabak Itali yang bermula pada 1629 hingga 1631. Wabak besar London bermula daripada 1665 hingga 1666. Wabak besar Wina iaitu pada 1679. Dan wabak-wabak lain yang Abang tak ceritakan dekat sini. Terlalu banyak wabak. Dan wabak hitam telah berjaya mengurangkan populasi dunia. Dengan kata lain, wabak hitam ni adalah emak kepada semua wabak-wabak yang ada pada waktu tu. Dan disebabkan wabak hitam ni lah populasi berkurang dan muncul wabak-wabak baru yang menyebabkan kematian seluruh dunia. Samalah keadaannya kita sekarang dengan COVID-19. Jadi apa yang kita alami sebenarnya telah dialami pada kurun ke-14 dulu. Okey, kita berbalik kepada sejarah. Macam mana wabak ni boleh tersebar? Macam mana datangnya? Sebenarnya wabak ni bermula pada kurun ke-9, di mana ia menyerang kanak-kanak, iaitu 50% kanak-kanak seluruh dunia mati pada kurun ke-9. Mengikut kajian, katanya wabak ni datang daripada dataran stepa di Asia Tengah. Daripada Asia Tengah, dia disebarkan ke Eropah melalui jalan sutera, di mana jalan sutera ini telah digunakan oleh pedagang-pedagang termasuk pedagang Mongol. Dan pedagang-pedagang ini bergerak daripada Asia Tengah terus ke China. Jadi sepanjang jalan sutera banyak negara yang terlibat. Negara-negara yang ada di jalan sutera kebanyakannya telah dijangkiti dengan wabak hitam ni. Mengikut catatan sejarah, pertama kali ia dikesan adalah di kota Kaffa, iaitu di Crimea pada 1347. Kalau korang tak ingat jalan sutera, bolehlah tengok buku sejarah balik. Jalan sutera adalah jalan yang digunakan oleh pedagang-pedagang untuk berdagang pada waktu tu. Sekarang Abang nak cerita tentang tanda-tanda penyakit wabak hitam yang telah dicatatkan oleh pengkaji-pengkaji sejarah pada zaman dulu. Ini dikira sebagai sejarah hitamlah untuk dunia. Tanda pertama ialah kelenjar nodus limfa kita akan bengkak. Oh, kita, bukan kita. Manusia waktu tu. Seram pula abang rasanya. Kelenjar nodus limfa akan membengkak bermula daripada saiz sebesar biji saga dan membesar sampai saiz telur ayam. Selalunya kelenjar limfa ni ada pada ketiak, leher dan juga peha. Kalau mengikut catatan, orang yang ada tanda-tanda penyakit ni, yang nodus limfa bengkak ni, kelenjar limfa bengkak ni, boleh bertahan 1 minggu je. Lepas tu padam. Dikatakan ia berpunca daripada kutu, di mana kutu ni telah menggigit tupai ataupun tikus yang mati, lalu kutu tu berpindah pada manusia dan menggigit manusia. Lalu manusia pun kena penyakit ni. Itu adalah tanda pertama. Tanda kedua ialah penyakit ni menyerang sistem pernafasan seseorang. Orang tu mulalah sesak nafas, tak boleh bernafas, berat nafas. Pelik kan, macam coronavirus pula mendengar. Seram pula cerita ni. Dikatakan ia terjangkit melalui udara.
iaitu bila seseorang bernafas, orang yang ada penyakit tu bernafas, dia hembuskan nafas dia pada orang yang sihat dan orang sihat tu sedut nafas tu dan orang tu pun kena. Memang macam coronavirus. Seram. Nak waktu tu mana ada orang pakai topeng, pakai mask ni semua. Dia orang bukannya tahu lagi waktu tu. Jadi lagi senang dah berjangkit. Kalau jangkitan melalui ini boleh bertahan 1 ke 2 hari je, lepas tu padam. Kalau yang tadi seminggu kan, yang pakai kutu tadi, ini yang pakai udara ni 1-2 hari dah almarhum dah. Seramnya. Yang ketiga, dia menyerang sistem darah manusia. Darah akan jadi bertoksik dan automatik orang tu akan mati sebab darah tu dah tersebar satu badan. Katanya jangkitan ini adalah melalui gigitan binatang atau gigitan serangga. Dengan kata lain, serangga tu atau binatang tu dah terkena penyakit tu, lepas tu digigit manusia, manusia pun kena. Yang ini pun sama, dia boleh bertahan 1 ke 2 hari je, lepas tu padam. Abang kalau cerita benda-benda penyakit ni seram lah. Nak sekarang ada coronavirus. Sebenarnya abang takut-takut juga nak cerita, tapi disebabkan ada request daripada kawan-kawan Facebook minta abang ceritakan, katanya untuk pengajaran kita bersama. Tak apa lain, kita anggap dia sebagai ilmu. Sama macam penyakit-penyakit lain, penyakit wabak hitam ni sebenarnya memberi kesan buruk kepada populasi, kesihatan manusia dan juga taraf sosial manusia pada waktu tu. Kalau mengikut kesan populasi, korang nak tahu penyakit ni dah membunuh 40% rakyat Mesir. Banyak tak banyak? Dan pula negara Itali pada waktu tu kehilangan 110,000 rakyatnya. Itu pada tahun 1338. Tapi pada tahun 1351, seramai 50,000 rakyat Itali meninggal. Kalau dekat Jerman pula, 170,000 orang mati pada tahun 1350 dan 40,000 orang mati kemudiannya pada 1450. Banyaknya. Dengan kata lain, populasi dekat Eropah telah berkurang sebanyak 2/3. Yang tinggal hidup 1/3 je lah. Abang cerita ni pun abang seram. Meremang belum. Mengikut catatan sejarah, kebanyakan yang mati itu adalah biarawan atau rahib. Korang nak tahu kenapa? Sebab golongan-golongan ini dekat Eropah telah turun tangan memberi sumbangan tenaga untuk menolong orang-orang yang kena penyakit ni. Disebabkan dia orang baik hati, tolong pesakit-pesakit ni yang selalunya orang-orang susah, orang-orang kelas bawahan, akhirnya dia orang pun kena penyakit ni. Tak boleh cakap apalah, memang kesian lah. Kalau kita dah ada pengalaman coronavirus kan, kita boleh bayangkan rahib-rahib dengan biarawan tu boleh katakan front line lah pada waktu tu. Betapa dia orang berusaha untuk melindungi. Kesan penyakit ni daripada kesihatan pula, penyakit ini dikatakan akan menjangkiti orang yang mempunyai sistem imunisasi yang rendah. Rupanya sama macam coronavirus. Dia serang orang yang ada penyakit darah tinggi, kencing manis, orang yang memang tak sihat. Jadi golongan-golongan ni je yang kena penyakit ni dan mati. Golongan yang boleh bertahan, yang sihat, akan terus hidup. Dan mengikut kajian, orang yang terselamat daripada penyakit ni akan panjang umur. Rupanya ada juga kesan baik penyakit ni pada manusia. Dan penyakit ni juga memberi kesan kepada sosial. Korang nak tahu, disebabkan penyakit ni, satu dunia jadi kalang kabut waktu tu. Jadi kebanyakan orang disebabkan takut dengan penyakit ni, dia serang kelompok tertentu. Bukan serang aja, dia bunuh kelompok tertentu. Sama lebih kurang dengan coronavirus yang terjadi pada waktu ni. Kelompok yang diserang atau dibunuh adalah terdiri daripada biarawan atau rahib yang banyak memberi bantuan kepada pesakit-pesakit yang kena jangkitan ni. Golongan lain yang diserang atau dibunuh adalah pengemis yang duduk-duduk tepi jalan pada waktu tu yang tak ada rumah, kerana dia orang anggap pengemis ni adalah pembawa penyakit, penyebar penyakit. Golongan lain yang dibunuh adalah golongan pedagang, yang naik-naik kapal tu. Sebab dia orang anggap golongan pedagang ni pun adalah golongan yang menyebarkan penyakit, sebab dia bergerak daripada satu tempat ke satu tempat. Dan golongan yang banyak dibunuh juga pada waktu tu adalah golongan Yahudi, sebab dia orang yakin orang Yahudi ni adalah orang yang membawa penyakit. Rupanya daripada dulu orang dah menyampah nama Yahudi. Yang jadi tak syoknya, orang-orang kena penyakit kulit macam penyakit kusta atau panau atau jerawat pun, orang yang ada penyakit-penyakit ni
akan dikurung dan diasingkan. Kalau macam abang ni ada jerawat-jerawat ni, agaknya pada waktu tu memang kena asingkan, katanya berjangkit. Yelah, pengetahuan orang pada waktu tu tentang perubatan kan masih kurang. Tak tahu macam mana nak cegah. Jadi dia tengok jerawat pula besar-besar, memang tangkap, cekup, asingkan daripada menyangkit. Dan kesan terakhir kepada sosial ialah kepercayaan manusia waktu tu terhadap agama meningkat, sebab dia orang percaya penyakit ni diturunkan oleh Tuhan. Ini adalah balasan Tuhan kepada manusia. Jadi dia orang merapatkan saf. Yang Islam banyaklah pergi masjid, kalau yang Kristian banyaklah pergi gereja. Masing-masinglah menyembah dengan cara masing-masing. Mohon Tuhan, itu cara yang terbaik. Itu pun apa yang kita lakukan sekarang kan, banyak berdoa. Seorang penulis yang terkenal pada waktu tu, iaitu Giovanni Boccaccio, yang duduk di Eropah, mencatatkan apa yang berlaku sebab dia hidup pada waktu tu. Katanya kebanyakan daripada orang yang duduk dekat kota semua lari masuk dalam hutan, semua lari ke atas bukit, jauhkan diri daripada orang lain semata-mata tak nak dijangkiti. Semua orang tak berhubung dengan orang lain, masing-masing duduk rumah dan mendiamkan diri. Makan apa yang ada, hidup apa yang ada. Sebab semata-mata tak nak penyakit ni berjangkit dekat dia orang. Dan dicatatkan juga ayah ibu yang tahu anak dia ada penyakit, dia orang asingkan anak dia. Dan kalau anak tu ada dekat daerah lain, dia orang tak datang melawat. Begitu juga sebaliknya. Ramai juga orang-orang yang kena penyakit ni dibakar hidup-hidup ataupun dihantar ke dalam hutan dan diasingkan. Kelas bawahan dengan kelas pertengahan paling banyak dijangkiti penyakit ni, sebab cara hidup dia orang yang tidak mengamalkan kebersihan. Dia orang terpaksa duduk rumah, hidup macam biasa sebab dia orang tak ada duit untuk merawat ataupun mendapatkan rawatan ataupun mendapatkan ubat. Dia orang tak ada duit. Jadi dia orang lah yang banyak mati. Mati tepi-tepi jalan, mati dalam rumah. Pernah dicatatkan pada satu hari, satu rumah mati serentak. Orang tak tahu pun. Tahu-tahu dah bau busuk je. Bila tengok dekat dalam rumah, semua ahli keluarga mati. Pernah terjadi macam tu. Abang rasa macam apa yang diceritakan, apa yang abang baca tentang Black Death ni ataupun maut hitam ni, sama dengan apa yang kita semua alami sekarang. Bila kita diserang dengan COVID-19 pandemik ni, orang duduk rumah, tak berhubung dengan orang lain, tak melawat orang, ada yang lari ke dalam hutan, ada ke? Lepas tu berjaga-jaga, pakai mask. Rupanya manusia pada abad ke-14 dan abad ke-9 dah dulu mengalami apa yang kita alami sekarang. Sepatutnya apa yang dialami dulu menjadi iktibar untuk kita. Tapi Alhamdulillah, negara kita berjaya mengatasi masalah ni. Jangkitan pun makin berkurang sebab kita sama-sama berganding bahu membenteras penyakit ni. Terima kasih sebab dah menonton video abang daripada mula sampai habis. Ini sebagai pengetahuan tambahan untuk kita tentang penyakit ni. Penyakit Black Death ataupun maut hitam yang pernah melanda manusia. Lupa nak beritahu, siap baik abang ingat. Kenapa dia panggil Black Death? Sebab kebanyakan orang yang kena penyakit ini, badan dia bertukar jadi hitam. Sebab pembuluh darah di bawah kulit pecah. Ngeri. Terima kasih sekali lagi sebab dah menonton video abang. Tetap memberi sokongan kepada abang. Abang hargai. Hingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.